sekarang kita dah live, right? So kita tunggu sekejap, 2-3 minit untuk orang lain join kan dulu. Sebab nak pastikan semua orang masuk kan. Okay. Dia boleh nampak kan participants berapa ramai? Sekejap. Boleh? Okay. Siapa? Sebab yang last time punya hangout, dia kata dia tak dapat masuk. So I nak bagi link terus lah kalau orang yang tak dapat masuk. I pun tak pasti apa masalah dia. Itulah sebab memang selalu macam tu. Sebab I pun kadang-kadang memang tersekat-sekat nak masuk. Dah 9:30, lagi 2 minit lah. Okay. Bagi link yang atas ni kalau nak untuk. Kalau diorang tak dapat masuk ikut link email, terus bagi link kat atas ni. Tapi diorang akan jadi panelist lah. So kalau diorang malu, boleh mute dan tutup video cam. Okay. Semalam pergi New Year Ros? Ke duduk rumah ni? Duduk rumah je lah. Buat assignment kot. Hari ni kena hantar. Nasib baik you buatkan assignment. Yang blog ni? Blog FPS. Video dah siap assignment. Terima kasih. Video yang Rafa tu lah? Yang Rafa tu lah. Kita submit yang tu je lah. Dah ramai juga orang view kan? Ramai juga lah. Right. Minit lagi ya Ros? Alright. Dah okey. Ada orang PM ada masalah pun? Tak ada. Sekejap InsyaAllah. Bismillah. Jom. Kita boleh mulakan lah. Okay? Okay. Right. Okay, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih banyak-banyak sebab daftar untuk webinar malam ni. Malam ni just kita nak borak-borak santai je. Kita nak share tentang Matlamat 2014 Cipta Tahun Lebih Gemilang. Okay, mungkin ada antara tuan dan cik puan yang sudah pun tahu tapi just nak refresh balik ilmu-ilmu yang dah belajar. Sebab ada yang PM saya pun cakap dia dah pernah pergi seminar, pernah belajar. Tapi yang paling penting ada ramai lagi yang belum tahu formula hebat yang saya dan kawan-kawan saya belajar ni. Okay, ramai orang ada impian dan angan-angan kan? Angan-angan nak buka butik, angan-angan nak buka, nak pergi melancong, angan-angan nak jadi isteri yang solehah lah. Tapi berapa ramai yang tahu macam mana nak tukar angan-angan ni jadi matlamat dan akhirnya jadi sebuah realiti. Okay, Alhamdulillah saya dan sahabat saya bersyukur sangat sebab Tuhan bagi kami peluang untuk belajar ilmu ini dari usia yang masih muda dan hari ini niat kami untuk share dengan anda semua apa yang kami belajar. Dan ini juga salah satu matlamat saya di mana malam ini jadi realiti iaitu untuk share dengan sahabat semualah. Okay, sebelum kita start panjang lebar lagi, izinkan saya perkenalkan diri dulu.
Saya Ros Atikah Fatih Abdullah, masih bekerja sebagai audiologis, seorang usahawan muda, seorang pemilik bersama butik online rafalegacy.com, seorang yang suka melancong dan insyaAllah akan menjadi vacation specialist. Okay, masih juga seorang student. Saya belajar dalam bidang internet business and social media marketing. Okay, mesti ramai yang dah tak sabar kan nak tahu macam mana nak tulis matlamat lah semua. Yang penting malam ni bukan saya orang yang paling penting dalam webinar ni, tapi seorang kawan baik saya dan juga sekarang merangkap business partner saya. Saya sangat kagum dengan perjuangan beliau untuk jadi seorang usahawan. Saya cerita sikit lah di mana pada bulan Disember 2012 diizinkan Tuhan saya kenal dengan kawan saya ni. Hari-hari terakhir dan saat-saat terakhir seminar yang kami pergi, seminar bisnes. Okay, masa tu saya tanya beliau satu soalan, awak buat bisnes apa? Dia jawab, saya belum ada apa-apa bisnes. So saya macam okay, tapi masa tu saya dah start buat bisnes online kecil-kecil, jual jubah, jual baju-baju muslimah untuk Rafa Legacy. Masih peringkat baru sangat. Okay, lepas tu kami get in touch, beliau pun berminat nak tahu macam mana saya buat bisnes dan saya pun just share apa yang saya dah buat. Dari situ kami belajar sikit demi sikit. Ada yang rugi, ada yang untung, macam-macam cabaran yang kita lalui. Okay, lagipun masing-masing student modal pun tak banyak, ilmu pun tak banyak, networking pun langsung tak ada, memang tak ramai. Tapi kami teruskan juga usaha sebab dan satu matlamat. Dengan matlamat yang kami belajar macam mana nak tulis matlamat ni lah, kami terus bertindak, terus berusaha. Okay, Alhamdulillah kini sahabat saya ni pun dah jadi seorang usahawan, seorang network marketer, serta masih lagi belajar sebagai student medical di Czech Republic. Okay, malam ini beliau yang akan bercerita panjang lebar macam mana nak tulis matlamat semua, bagaimana nak set matlamat hidup kita. Jadi saya tanpa lengah masa lagi, saya persilakan sahabat saya dan business partner saya, Muhammad Amirul Hafiz. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul. Saya adalah pemilik Facebook page Your Guru Amirul Skep. Terima kasih banyak-banyak kepada Ros yang telah bagi introduction yang panjang lebar. Terharu sikit. Okey. So hari ni apa yang kita akan cerita tentang macam mana nak set matlamat. Okey. So, untuk meneruskannya, kita akan pergi ke slide yang saya telah sediakan. Tapi sebelum tu saya nak minta sedikit masa anda untuk menghadiahkan sekalung Al-Fatihah kepada arwah nenek salah seorang tim kami, iaitu Mimi yang baru saja pulang ke rahmatullah pada pagi tadi. Okey, Al-Fatihah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Alright, sekarang anda boleh saya punya presentation PowerPoint tahun terbaik 2014 oleh Your Guru Amirul Skep. Okey, kenapa seperti yang Ros dah cakap tadi, kenapa kita orang nak share? Satu, yang untuk membantu anda, manalah tahu ada idea-idea yang kami kongsikan pada malam ini boleh membantu mengubah hidup anda, tahun anda menjadi lebih baik. Dan yang lebih penting adalah untuk saya dan Ros dan semua tim kami
mengingat kembali apa yang kita telah pelajari kan. Kadang-kadang manusia kan mudah lupa, dia ingat macam kalau siapa yang pernah pergi seminar, selalunya dia pergi seminar, lepas tu hari tu, malam tu memang berkobar-kobar untuk buat sesuatu. Tetapi selepas sebulan kan, 2 bulan, biasa kita dah slow down sikit kan. Jadi untuk itu kami decide untuk buat webinar percuma ini, bukan sahaja malam ini, insyaAllah berterusan sepanjang tahun 2014 ni untuk anda dan untuk kami juga. Okey. Pertama sekali kita mulakan dengan ucapan tahniah kepada anda, kepada tim saya, kepada saya juga, kerana anda telah pun berjaya menempuh cabaran dan dugaan tahun 2013. Saya tak pasti tahun anda susah ataupun tahun anda senang, berapa banyak cabaran dan dugaan yang anda telah tempuhi sepanjang tahun 2013, tapi 1 tahun 365 hari yang panjang anda telah pun berjaya menempuhnya. Alhamdulillah. Okey, cuba fikir sejenak, apakah kejayaan yang telah anda lakar pada tahun 2014? Sebelum kita nak mulakan 2014, kita kena kenang kembali dan bagi kredit dan penghargaan kepada diri kita tentang apa yang telah kita kecapi pada tahun 2013. Mungkin untuk sebahagian daripada anda dapat bisnes baru kan, ada yang dapat kerja baru, ada yang baru balik daripada seminar ataupun baca buku baru kan. Dia dah baru dapat ilmu yang baru, kereta baru, rumah baru kan. Okey, so tahniah saya ucapkan. Tapi jika anda ada membuat kesilapan pada tahun 2013, jadikan 2013 sebagai sekolah ataupun pengajaran untuk anda dan bukannya label atau kelab kan. Jadikan pengajaran sebagai sekolah 2013. Jangan kalau anda ada masalah kan, anda malas pada tahun 2013 kan, janganlah anda rasa saya ni memang malas, saya kelab pun malas kan, so biarlah saya malas sampai bila-bila. Ataupun anda gagal, anda jangan labelkan diri anda sebagai orang yang gagal kan. Jadikan itu semua hanya sebagai pengajaran. Kalau anda rugi, kalau anda ni seorang yang ego kan, anda marah-marah pada tahun 2013, kita lupakan semua tu, jadikan dia satu didikan untuk kita, peringatan untuk kita supaya kita boleh berubah pada tahun 2014 ini. Okey, dah selesai dah 2013. Sekarang kita pergi ke topik kita, iaitu matlamat. Okey, apakah itu matlamat? Matlamat adalah kemahuan anda untuk masa depan anda. Apa yang anda mahu pada masa akan datang. Dalam kes ini adalah 2014 lah. Apa yang anda mahu untuk 2014 anda. Bukan 2014 orang lain ataupun bukan kemahuan orang lain, tapi kemahuan anda untuk masa depan anda. Okey. Jika anda tidak ada matlamat, anda terpaksa menumpang matlamat orang lain. Sebab itulah kita kena ada matlamat kita sendiri. Kita kena ada kemahuan kita sendiri untuk masa depan kita sendiri, untuk tahun kita sendiri. Cuba teka, apakah matlamat orang lain untuk anda? Kan kalau anda terpaksa menumpang matlamat orang lain, cuba teka apakah matlamat orang lain untuk anda? Ataupun dalam kata yang lain, apakah orang lain mahu untuk anda, untuk masa depan anda? Cuba teka. Siapa boleh teka? Jawapannya tidak ada. Orang lain tidak ada apa-apa yang diorang mahukan untuk anda pada masa depan anda, sebab orang lain sibuk memikirkan apa yang mereka mahu untuk masa depan mereka. Jadi oleh sebab itulah anda ada matlamat anda sendiri. Okey, kalau anda ada matlamat, anda tidak dapatlah. Macam mana nak dapat kalau anda tidak ada matlamat? Okey, so bagaimanakah untuk membuat matlamat? Okey,
pertama sekali yang anda perlu buat adalah anda kena buat keputusan apa yang anda inginkan. Apa yang anda inginkan untuk tahun 2014 ini. Okey, dan kemudian anda perlu tulis. Jangan anda buat keputusan tapi tak tulis kan. Itu jadi angan-angan. Salah seorang mentor saya berpesan, impian ataupun matlamat adalah angan-angan yang ditulis. Jadi anda kena tulis kan. Anda kena tulis di sebuah kertas ke apa, dan kalau anda takut orang lain apa matlamat anda boleh tulis dalam bentuk kod kan, tulis dalam simbol-simbol tertentu yang anda sahaja faham, tapi yang penting anda kena tulis. Kenapa kena tulis? Lepasnya kita akan ceritakan. Okey, mudah kan? So anda kena buat keputusan apa yang anda inginkan, kemudian tulis. Jangan tak tulis. Perkataan yang paling penting di sini adalah tulis. Dan tulis matlamat ni telah mengubah hidup saya, hidup Ros dan ramai lagi orang-orang yang berjaya. Inilah rahsianya. Okey? Contoh yang anda boleh lakukan, anda boleh tulis di atas, kita panggil sebagai goal card. Apakah itu goal card? Dia adalah sekeping kad. Tak kisahlah macam saya tak buat kad pun, saya buat kertas tebal sikit, saya simpan lipat-lipat letak dalam poket kan. Itu adalah goal card, iaitu kertas kecil lah. Okay. Ataupun anda boleh buat dalam bentuk nota. Saya juga ada dalam saya punya diary ataupun journal, saya ada nota saya, apa yang impian ataupun matlamat saya. Okay. Dan ini adalah cadangan. Okay, cadangan. Mulakan dengan saya rasa sangat bersyukur dan gembira kerana. Anda boleh isilah tempat, saya rasa sangat bersyukur dan gembira kerana pada tahun ini saya dapat membeli kereta baru. Sebab impian anda nak beli kereta baru, tapi anda tulis yang saya rasa sangat bersyukur dan gembira kerana saya dapat kereta baru. Dan anda kena tulis dalam present tense ataupun masa sekarang, seolah-olah perkara itu telah berlaku ataupun sedang berlaku. Macam contoh kereta tadi kan, kita tak cakap saya rasa sangat bersyukur dan gembira kerana saya akan dapat kereta baru. Itu future tense, betul tak? Kita nak present tense. Saya rasa sangat bersyukur dan gembira kerana saya dapat kereta baru. Bukan akan, saya dapat. Jadi, apa yang akan berlaku adalah setiap kali anda membaca impian ataupun matlamat anda ini, anda sebenarnya set dalam otak anda. Anda set dan anda boleh bayangkan seolah-olah anda telah mendapat impian ataupun matlamat anda tersebut. Cuba buat ayat ni, bunyi macam main-main kan, macam tak logik. Tapi ikut pengalaman saya, mula-mula saya dengar pun saya rasa macam okey, tulis ke present tense ke past tense ke, apa bezanya kan. Tapi setelah saya mengamalkan ni, apa yang saya dapati setiap kali saya baca tu, saya dapat rasa macam saya dah dapat dah benda tu. Jadi benda tu, satu, dia meningkatkan keyakinan. Kedua, dia menyebabkan kita rasa macam betul-betul nak benda tu, betul-betul nak. Jadi kita macam akan buat sedaya upaya, otak kita secara automatiknya akan fikir pelbagai perkara macam mana nak jadikan benda-benda yang kita dah rasa betul-betul nak tu, dan benda-benda yang betul-betul dah jadi tu, supaya ianya berlaku secara realiti. Itulah kenapa kena guna present tense ni. Dan saya rasa sangat bersyukur dan gembira kerana saya dapat ataupun saya telah dapat kereta baru, ataupun saya sangat bersyukur dan gembira kerana sekarang saya memiliki bisnes baru ataupun bisnes sendiri. Itu contoh je. Okey, ni yang saya cakap tadi, tujuannya adalah untuk set minda kita dan untuk bantu bayangkan perkara itu benar-benar telah berlaku. Dan kalau tulis sahaja pun tak guna juga, betul tak? Yang penting anda haruslah membacanya setiap hari. Kalau dekat tu bila-bila
lah. Mungkin kalau anda memandu di depan traffic light kan, macam lama sangat traffic light tu, anda boleh keluarkan gold card anda dalam poket anda, lepas tu anda boleh baca. Kalau anda tak nak buat gold card pun, anda boleh tulis dalam phone kan. Ada banyak teknologi sekarang yang kita boleh gunakan. Ataupun kalau nota tu, apa yang saya selalu buat, saya selalu baca pada awal pagi sebelum saya buat benda-benda lain, saya baca je kan. Bukannya panjang sangat dalam satu muka surat macam tu kan. Okey. Dan satu lagi, apa yang saya mengikut pengalaman saya juga, saya rasa macam kadang-kadang macam takut nak tulis kan, sebab macam kita tak pastilah, kita rasa macam boleh ke tak kan, ataupun kita pun tak pasti apa yang kita nak. Tapi tak apa, anda buat je apa yang anda rasa anda menulis tu. Contoh lepas webinar ni anda nak tulis, anda tulis apa yang anda rasa kan. Jangan fikir macam mana, bagaimana, di mana, kenapa, semua tu tak perlu. Tapi hari demi hari kan, anda boleh tulis balik setelah beberapa ketika untuk perbaiki dan supaya gambaran itu lebih jelas kan. Mungkin sekarang ni contoh saya mula-mula dulu saya cakap saya nak bisnes online, tapi sekarang mungkin saya boleh spesifikkan bisnes online yang bagaimana yang saya nak buat dengan lebih jelas kan. Itulah, dia ada banyak. Sebenarnya anda rasa macam senang decide buat keputusan apa matlamat anda dan tulis. Sebenarnya ada banyak perkara emosional yang anda terpaksa hadapi dalam menghadapi nak buat tulisan tersebut. Anda cuba dulu dan anda akan faham apa yang saya rasa. Okey, pengalaman saya. Ini yang saya pernah tulis tahun 2013. Saya juga amat bersyukur kerana merupakan seorang internet marketer yang berjaya. Ini betul-betul saya tulis dari saya, dan banyak lebihan pendapatan yang saya perolehi melaluinya dan telah bantu ramai orang jana pendapatan dari rumah. Ini saya tulis sebab ini yang saya nak. Itu impian 2013 saya. Dan untuk pengetahuan anda, sewaktu saya tulis ni, saya sebenarnya tidak tahu banyak perkara tentang perniagaan online. Tak tahu Facebook ads, saya macam tahu sikit-sikit. Macam mana nak buat YouTube videos kan. Untuk pengetahuan anda, saya ada YouTube channel Amiroscape juga. Saya tak tahu pun macam mana nak buat YouTube, macam nak promote YouTube saya, nak cakap apa, malu-malu semua tu kan. Tapi saya just tulis je, saya nak jadi seorang internet marketer yang berjaya. Dan hari demi hari, sedikit demi sedikit ilmu bertambah dari pelbagai sumber dan medium. Saya pun rasa kadang-kadang macam saya tertengok video YouTube orang lain, dia mengajar pasal Facebook marketing, ataupun saya jumpa kawan seperti Rose kan, saya jumpa dia yang dia pun ada banyak ilmu mengenai marketing, so kita selalu bertukar-tukar ilmu dan macam-macam sumber lah. Saya jumpa mentor-mentor daripada dalam luar negara. So ini pengalaman saya lah, just tulis dan saya tak tahu apa-apa, tapi itu benda yang saya nak dan insya-Allah lah Allah akan pemudahkan ataupun Tuhan akan pemudahkan. Okey. Ni satu lagi masalah tentang matlamat. Ada orang macam dia takut kan. Ramai orang takut untuk meletakkan matlamat yang tinggi. So tinggi mana matlamat kita nak letak ni? Ramai orang takut untuk meletakkan matlamat yang tinggi. Okey? Kenapa? Kerana takut jika matlamat itu tidak akan tercapai. Macam saya dulu pun, saya letak matlamat kecil-kecil je kan. Kalau macam kita letak matlamat kecil-kecil yang confirm boleh dapat. Tapi apa masalah kalau matlamat kita tu kecil? Satu, kita tak akan rasa motivated, kita tidak bermotivasi untuk mendapatkan matlamat tersebut. Itu dan kalau matlamat tu terlalu kecil, kita tak mengubah hidup kita lah. Matlamat tu kecil sahaja kan. Kalau kita dah memang buat 1,000 sebulan, kita cakap okey, kita buat 1,200 lah sebulan tahun ni kan, untuk tambah 200 tu. Macam tak besar lah, benda tu tak motivated. Kalau berlaku pun tambah 200 je.
Mungkin kita kena letak 2,000 ataupun 10,000 supaya matlamat itu memotivasikan kita. Dan sebenarnya anda tak perlu takut untuk letak matlamat yang tinggi. Tapi pastikanlah matlamat itu sesuatu yang logik lah kan. Kalau anda dalam 1,000, takkanlah nak jadi 1,000,000 terus kan. Tapi anda boleh letak benda yang logik lah. Anda boleh tengok bisnes anda tu dari segi growth dia ataupun pertumbuhan dia macam mana. Mungkin anda boleh letak sampai 5,000, anda boleh letak sampai 10,000. Tapi benda yang within reach lah, dalam jangkauan yang paling tinggi dalam jangkauan. Bukannya anda nak 5,000 tapi anda letak macam 2,000 je lah kan. Kalau sebenarnya nak 5,000 tak jangan. Kita tulis yang maksimum yang kita rasa boleh dapat. So dia kena measurable lah, ataupun boleh dikira dan dihitung lah supaya logik untuk mencapainya. Dan sebenarnya matlamat itu tercapai ataupun tidak adalah tidak penting. Okay? Yang penting apa? Yang penting adalah siapa yang anda akan jadi dalam usaha mencapai matlamat tersebut. Okey, mungkin anda tak berapa faham kan? Okey, contoh, letakkan matlamat untuk menjadi seorang millionaire. Okey, pada tahun 2014, anda ingin menjadi seorang millionaire. Okey? Bukan kerana anda mahu dapat duit tu. Dapat duit tu mestilah nak, tapi bukan itu yang penting kan. Macam takkanlah saya nak jadi millionaire kan. Tapi anda letak matlamat untuk menjadi millionaire. Bukan kerana anda mahu dapat duit tu, tetapi apa yang anda perlu jadi dan pelajari untuk mendapat 1 juta tersebut. Okay, 1 juta ni bukanlah dalam 2014 kan. Millionaire ni macam sebelum saya berumur 35 tahun saya nak jadi millionaire kan. So untuk 2014 anda boleh letakkan matlamat seperti memulakan bisnes sendiri kan. Mungkin anda sebenarnya tak ada bisnes pun, tapi anda nak buat bisnes sendiri kan. Anda nak dapat 10,000 sebulan. Macam tu lah benda yang anda rasa anda boleh capai dalam masa 1 tahun ini. Okay? Dan millionaire ni adalah mungkin dalam 2 tahun, 3 tahun. Tapi saya tak tahu situasi anda. Mungkin anda dah ada bisnes sekarang dan millionaire ini adalah sesuatu yang sangat logik untuk anda dapat. Tapi apa-apa pun, fakta yang penting adalah anda duit tu tak penting, tetapi apa yang anda perlu jadi dan pelajari untuk mendapat 1 juta tersebut. Okey? Contohnya untuk menjadi seorang millionaire, anda perlu belajar tentang bisnes. Kan, kalau anda tak ada bisnes lagi, kalau anda dah ada bisnes, anda kena belajar tentang marketing. Anda kena belajar Facebook marketing, lepas tu anda kena belajar attraction marketing, content marketing, kan? Ada banyak jenis marketing yang anda kena belajar. Dan pengurusan keuangan pun anda kena belajar kan, macam mana berapa banyak anda perlu simpan, berapa peratus anda perlu invest, lepas tu ke mana anda nak invest, berapa banyak untuk anda perlu simpan untuk kes-kes kecemasan kan, dan di mana nak simpan, semua tu anda kena belajar. Pengurusan masa anda kena tak ada orang yang berjaya tak pandai menguruskan masa kan. Berapa jam anda perlu peruntukkan untuk keluarga, berapa jam untuk diri sendiri, berapa jam untuk bisnes, berapa jam untuk anda belajar ilmu baru, dan anda kena belajar tentang teknologi kan. Anda kena pandai guna, contoh saya kena belajar guna webinar on air ni kan. Saya kena belajar Facebook, saya kena belajar Google Plus, macam mana nak guna application dalam handphone kan. So banyak benda yang anda kena belajar. Kalau dulu mungkin saya guna handphone just untuk chatting-chatting, untuk share-share gambar, gambar saya makan di mana, melancong di mana kan. So sekarang handphone saya tu ataupun Facebook saya, Instagram saya, Twitter saya telah saya manfaatkan teknologi yang canggih ni untuk jana pendapatan. Takkanlah teknologi secanggih ni hanya untuk share benda-benda yang tak penting dan tak membawa
manfaat kepada kita, betul tak? So alhamdulillah setelah saya buat matlamat untuk menjadi seorang internet marketer, inilah saya belajar kan, dengan laptop yang sama, dengan handphone yang sama, saya telah manfaatkannya untuk pelbagai kelebihan dan manfaat untuk saya. Okey. Dan anda kena belajar interpersonal relationship. Macam mana untuk bergaul dengan orang, soalan apa nak tanya, itu semua benda yang saya belajar. Macam mana nak motivasikan orang lain kan. Apa yang anda jangan buat, apa yang anda perlu buat, di mana anda nak berkenalan dengan orang kan. Kena pergi networking events, kena bersukan pun boleh jadi interpersonal relationship. Semua tu lah. Dan motivasi, tak ada lah orang yang berjaya yang tidak bermotivasi. Motivasi ni bermaksud self motivation lah. Dia boleh motivate dirinya sendiri kan. Dari segi mungkin mendengar ceramah-ceramah motivasi ataupun baca buku-buku motivasi, bagaimana cara untuk anda motivate lah, apa perkataan-perkataan yang boleh anda tulis mungkin kan untuk motivasikan diri anda. Dari segi agama, ini untuk semua orang lah tak kira lah agama apa yang anda percayai. Tapi untuk semua orang agama lah, untuk berjaya ni anda kena kembali kepada agama, betul tak? Contoh saya agama Islam kan, mungkin anda di sini ada agama-agama lain, tapi contoh saya kena dekatkan diri dengan agama, macam mana konsep sedekah itu sebenarnya nak murahkan rezeki kan, kena sentiasa beribadat, kena buat ibadat sunat. Dan apa yang saya cuba cakap sebenarnya, sebenarnya matlamat anda yang tinggi tu sebenarnya tercapai atau tidak, sebenarnya itu secondary lah, itu benda yang kedua. Tapi apa yang anda jadi itu yang penting kan. Dengan matlamat saya untuk menjadi seorang internet marketer tu, saya belajar semua benda ni dan semua ilmu tu dah berada dalam diri saya. Ada salah seorang mentor saya pesan, dia bukan pesan, dia kata tak kisah pun sebenarnya bila anda dah jadi seorang millionaire. Dia kata tak kisah dah duit tu, anda boleh ambil duit tu, anda donate kan, anda sedekahkan dekat semua sekali duit tu dekat orang lain pun tak apa. Sebab apa? Duit tu hanyalah duit. Tapi sebenarnya anda yang jadi millionaire, anda ada mentality millionaire, anda ada ilmu seorang millionaire. Jadi bila anda dah hilang pun duit 1 juta yang anda cari tu, anda tak perlu risau sebab anda boleh cari lagi 1 juta tu sekali lagi, ataupun mungkin dah ada 2 juta, 3 juta, macam itulah. So apa-apa pun matlamat anda, anda kena ada matlamat yang tinggi yang insya-Allah boleh dicapai. Dan yang penting untuk anda mencapai tu, anda kena belajar dan buat berbagai perkara yang mengubah diri anda dan hidup anda. Itulah yang cuba saya cakapkan. Okey, oleh itu letakkanlah matlamat yang tinggi. Bukan kerana, saya ulang lagi sekali, bukan kerana apa yang anda akan dapat, tetapi siapa yang anda akan jadi. Okey, kalau anda ada masa, anda tulislah benda ni yang saya rasa mengubah saya dari segi tulis matlamat. Dan apabila saya tulis matlamat tu, dia mengubah result saya atau keputusan dalam hidup saya. Okey, ini nilai yang terhebat oleh matlamat. Okey, inilah yang anda perlu buat. Kenapa kita kena matlamat? Bukan untuk dapat apa yang kita nak dapat tu, tapi untuk jadi orang yang kita patut jadi untuk mendapatkan matlamat tersebut. Okey, topik seterusnya adalah tentang razor edge, ataupun dalam bahasa Melayunya adalah tepi pisau cukur. Bunyi macam pelik, tak apa, saya akan terangkan. Tapi satu soalan saya nak tanya, berapa jauhkah sebenarnya perbezaan antara orang yang berjaya dengan orang yang gagal? Jauh tak? Jauh macam langit dengan bumi kan? Itulah maksud saya. Berapa jauhkah sebenarnya perbezaan antara orang yang berjaya dengan orang yang gagal? Okey, saya
apa tu, mentor saya banyak bagi contoh-contoh US dan di luar-luar lah kan. Tapi saya cuba nak relatekan dengan kita di Malaysia. Mungkin contoh ni saya rasa macam kurang tepat, tapi saya rasa inilah contoh yang terbaik saya boleh fikirkan dan saya tahu kan. Pada final Olimpik 2012 antara Lindan dan Chong Wei, Lindan menang dan membawa balik pingat emas bernilai RM2,000. Nilai saya buat kajian lah, pingat emas tu sebenarnya bernilai RM2,000 je. Tapi dia RM2,000 tu dari segi wang lah. Kita tak kira dari segi apa tu, kemasyhuran dan berapa kerajaan China bagi balik ke Lindan. Tapi just kita cerita pasal pingat emas tu sendiri saja. Okay, Lindan menang, dia bawa balik emas 2,000. Dan Chong Wei yang kalah pada pertandingan tersebut membawa pingat perak bernilai RM1,000 kan. Jadi soalannya, adakah perbezaan antara mereka ni sebanyak RM1,000 ni? Kan? Adakah perbezaan antara mereka sebenarnya sebanyak RM1,000? Jawapannya tidak. Sebenarnya perbezaan antara mereka hanyalah 3 mata sahaja. Kerana pada rubber set atau set ketiga tu Lindan menang 21-19. Faham tak? Dari segi wang perbezaan dia RM1,000, tapi sebenarnya dari segi perbezaan mata hanyalah 3 mata sahaja. Okey. Tak ada gambar Chong Wei. Bukanlah nak merendah-rendahkan Chong Wei. Cuma dalam situasi ataupun final Olimpik 2012 ini sahaja jangan salah faham. Kita kena bangga dengan Chong Wei kan. Okey, hujung mata pisau. Ini cuba saya nak terangkan bahawa perbezaan antara orang yang berjaya dan gagal sebenarnya sangat nipis, 3 mata je. Kan senipis hujung mata pisau cukur sahaja. Itulah nama razor edge tu, hujung mata pisau kan, hujung mata pisau tu. Mata pisau cukur tu kan nipis sangat. Itulah sebenarnya perbezaan antara orang berjaya dan yang gagal. Mungkin hanya 1 jam lebih training sehari kan. Dua-dua training lebih, tapi mungkin Chong Wei Lindan ni dia train 1 jam lebih training setiap hari ataupun 1 jam lebih rehat setiap hari, kita tak tahulah kan. Ataupun satu kata-kata semangat sahaja yang Lindan ada kan untuk menghadapi masa 21-19 tu. Kalau anda punya mental strength atau kekuatan mental kan, mungkin ada satu perkataan sahaja yang bermain di minda Lindan menyebabkan dia boleh menang pada itu. Okay. So itulah yang saya cuba bagi tahu pada anda lah. Perbezaannya kecil sangat. So perbezaan antara kita kan dengan antara kita dengan kejayaan atau kegagalan adalah senipis mata pisau itu juga. Faham tak? So mungkin hanya perbezaan kita dengan kejayaan atau kegagalan kan, antara kita ni orang berjaya atau gagal, perbezaannya mungkin satu seminar yang kita pergi. Faham tak? Macam contoh saya lah, saya tak nak cerita orang lain sebab saya tak tahu apakah mata pisau anda itu. Anda pun tak tahu, saya pun tak tahu kan. Oleh itu kita kena buat pelbagai perkara. Tapi mungkin satu seminar yang kita pergi, ni adalah saya nak bagi kredit sikit lah kepada salah seorang mentor saya, Dr. Azizan Osman kan. Saya tak pastilah ada cerita pasal dia, tapi untuk saya sendiri seminar tu dia menyebabkan saya berfikir. Mungkin satu seminar itu sahaja yang mengubah saya daripada yang dulu hingga kepada sekarang. Ataupun satu buku yang kita baca. Macam saya Rich Dad Poor Dad ni menyebabkan saya kalau anda belum baca, anda tolonglah baca buku ni. Tapi tak semestinya juga sebab lain orang lain dia punya mata pisau, betul tak? Untuk saya Rich Dad Poor Dad ni, dan saya suggestkan anda untuk baca. Sebab Rich Dad Poor Dad ni lah yang menyebabkan saya fikir daripada saya nak mencari pekerjaan yang stabil dan bagus, yang masyhur kan, kepada menjadi seorang businessman. Dan satu kata-kata yang saya suka ingat adalah profit is
is better than wages. Ataupun keuntungan adalah lebih baik daripada gaji. Tapi tak apalah. Itu untuk saya, untuk anda kalau ada rasa kerja anda bagus kan, anda suka dengan kerja anda, itu terpulang. Ini masing-masing lah. Yang saya nak cuba cakap adalah mungkin perbezaan tu hanyalah satu buku yang kita baca. Ataupun seorang kawan yang kita kenal. Macam saya ada kenal Rose kan. Saya kenal dengan Mimi. Saya kenal dengan Jimmy, mentor saya, Ray Higdon kan. Seorang kawan yang kita kenal. Dia, apa yang kawan kita buat ni, kadang-kadang mungkin kawan yang tak baik pun. Tapi sesuatu perbuatan yang teruk dia buat tu boleh jadi pengajaran kepada kita. Atau apatah lagi kalau seorang kawan baik yang ada ilmu share dengan kita ataupun buat perbuatan baik yang boleh kita kita contohi kan. Itulah salah dan perbezaannya mungkin seorang kawan yang kita kenal lah. Itulah maksudnya. Ataupun satu filem yang kita tonton. Macam saya tonton satu filem namanya The Secret. Dan filem tu dia, daripada filem tu, satu dia cerita pasal law of attraction. Mungkin salah seorang ramai daripada anda yang mengetahui. Kedua, melalui filem ni saya kenal salah seorang yang selalu share tentang The Secret ataupun law of attraction ni, itu Bob Proctor. Kan? Hanyalah dengan menonton satu filem. Nampak perbezaannya macam kita tak sangka lah. Mungkin kadang-kadang anda tonton macam saya tonton Maharaja Lawak ataupun Raja Lawak. Saya tengok Zizan dan Johan kan, macam mana dia ubah hidup dia. Itu pun sebenarnya dah boleh menjadi motivasi kan. Kalau mereka daripada daripada kehidupan yang biasa-biasa boleh jadi Dozan terkenal kan, yang dah berjaya jadi pengacara AF, boleh jadi boleh jadi DJ di era, faham tak? Dia benda macam tu, itu adalah satu reality show yang bodoh-bodoh, tapi mungkin itu yang sebenarnya menyebabkan anda fikir. Ataupun satu lagu yang kita dengar. Okey, dengar sebenarnya bukan dengar ataupun satu status Facebook yang kita hayati. Contohlah, mungkin ada antara anda yang datang pada hari ini hanya menonton dengan membaca status Facebook yang saya share ataupun Rose share ataupun Mimi share kan, anda datang dan saya doakan bahawa apa yang saya share hari ini boleh ubah hidup anda. Tapi dia bermula dengan hanya satu status Facebook sahaja. Faham tak? Apa yang saya cuba nak katakan, anda buatlah pelbagai perkara yang anda rasa bagus kan, walaupun anda tak nampak directly secara langsung, tapi mungkin benda itulah yang sebenarnya akan mengubah hidup anda. Sebab anda yang datang di sini, saya percaya bukannya orang yang tidak berjaya ataupun tak ada masa depan atau tiada hala tuju kan. Anda mungkin perlukan secebis idea je. Mungkin anda perlukan satu seminar je untuk anda menjadi seorang yang biasa kepada jutawan. Ataupun anda hanya perlu menonton sebuah filem je untuk anda daripada tak bermotivasi menjadi seorang yang bermotivasi. Kan, anda mungkin perlu mengenali seorang kawan je yang sebenarnya dia boleh jadi business partner anda. Anda banyak idea tapi anda just tak tahu apa caranya, dan bila orang tunjuk kawan anda yang baru kenal atau tunjuk anda satu cara, sebenarnya setelah itu jauh lagi anda boleh pergi. Sebab perbezaannya nipis. Hujung mata pisau itu seorang kawan. Dan yang paling penting sekali daripada semua ni kan, hujung mata pisau anda adalah rutin anda seharian ataupun habit anda. Okey, apa yang anda buat sehari tu seharian dan setiap hari itu adalah lebih penting daripada benda yang kita buat kadang-kadang ataupun sebulan sekali kan. Kalau kita pergi seminar, kita boleh pergi setahun sekali sebab mungkin mahal kan. Tapi apa yang boleh betul-betul mengubah hidup anda adalah rutin anda seharian. Okey. Jadi, topik kita yang seterusnya, mungkin tak silap saya yang terakhir, adalah cara untuk membina habit ini kan. Kita dah kata bahawa habit tu yang paling penting. Jadi mestilah saya kena share dengan anda bagaimanakah cara untuk membina habit. Okey?
cara untuk membina habit ni yang bagus adalah anda hanya perlu senaraikan 5 hingga 7. Jangan banyak-banyak. Mulakan dengan sedikit. 5 hingga 7 perbuatan ataupun aktiviti yang anda tahu boleh mengubah hidup anda. Okey, bukannya kita tak tahu. Kita tahu apa yang kita patut buat. Kita patut buat tu kita tahu. Jadi kadang-kadang kita malas ataupun kita cari alasan-alasan untuk tak buat kan. Tapi kita senaraikan 5 hingga 7. Sebab tu jangan banyak-banyak. Kalau kita buat 10, 2-3 hari boleh lah kita buat kan. Mungkin kalau kita letak 20, 2-3 hari boleh lah. Tapi ini kita nak dalam tempoh yang panjang, 5 hingga 7. 5 lah, 5 yang paling bagus sekali. Lagi sikit lagi bagus. Tapi kalau anda buat 1 sehari pun bagus. Tapi tu buat 3, 5 kan. Buat 5 perbuatan yang anda tahu boleh mengubah hidup anda. Contoh, bangun awal. Contoh sekarang anda bangun mungkin pukul 6. Kan, anda bangun pukul 6. Tapi anda tahu kalau anda boleh bangun sejam awal, anda ada sejam lebih dalam kehidupan anda hari itu kan. Bangun awal. Dan saya nak share orang yang berjaya selalu bangun awal. Sama ada dia dia buat ibadat-ibadat sunat ataupun dia menggunakan masa pagi tu untuk merancang kehidupan hari itu ataupun untuk memikirkan idea-idea kan. Tapi ramai orang berjaya bangun awal. Ataupun anda hanya exercise 1 jam sehari ataupun 30 minit sehari. Sebab apa? Sebab anda nak kurangkan berat badan anda nak kelihatan lebih tegap kan. Tapi itu tak penting sebenarnya. Anda nak lebih sihat. Itu lebih penting. Bila anda exercise 1 jam sehari, anda sihat. Bila anda tidak sakit, anda boleh buat banyak lagi perkara pada tahun tersebut. Kan? Ataupun anda dengar ceramah agama setiap hari 30 minit, 20 minit, 5 minit pun ada ceramah agama di YouTube sekarang kan. Dan anda buatlah apa yang anda rasa 5 hingga 7 yang anda rasa anda nak buat setiap hari. Dan anda tahu benda ni boleh ubah anda. Mungkin anda ni seorang yang kurang dengan agama kan. Anda mungkin nak dengar ceramah agama setiap hari. Tulis. Anda tulis 5 hingga 7 perbuatan ni dan anda pastikan anda buat setiap hari. Solat sunat ataupun anda nak tonton video motivasi setiap pagi kan, ataupun anda just nak sesimpel nak berhenti marah. Mungkin anda selalu sekarang ni anda dengar something anda terus marah kan. Macam cakap kat diri sendiri jugalah. Dan lepas ni anda nak berhenti marah. Itu azam 2004 nak berhenti marah, anda nak senyum kan, anda nak membanyakkan senyum kan, supaya anda satu anda disenangi dan kedua orang di sekeliling anda pun boleh rasa lebih bahagia dan gembira bersama anda. Okey, ada satu saya nak share. Kadang-kadang kita rasa macam nak ubah lah, kita nak ubah orang di sekeliling kita kan, kita nak ubah tempat tinggal kita. Tapi sebenarnya kita tak perlu ubah benda di sekeliling kita. Sebenarnya apa yang kita perlu ubah adalah kita ubah diri kita sendiri kan. Kalau kita nak kalau kita rasa orang lain tu selalu menyebabkan kita marah kan, sebenarnya benda tu dia berlaku terbalik. Sebenarnya sebab anda suka marah, jadi anda akan jumpa dengan orang yang selalu buat anda marah. Buat anda ni tak marah kan, anda berhenti marah, dan benda tu pun orang di sekeliling anda pun akan jadi orang yang menyenangkan anda. Jadi kita jangan fikir apa, siapa, kenapa, di mana yang perlu kita ubah, tapi kita fikir apa, bagaimana, kenapa, di mana kan. Apakah yang kita perlu ubah pada diri kita. Kalau anda dapat benda tu pada hari ini pun saya rasa dah insya-Allah boleh ubah hidup anda. Anda jangan fikir nak ubahkan apa, tapi ubah diri anda kan. When you change, everything will change. Jika anda berubah, semua benda akan berubah. Okey? Tolong tulis ni. Saya tak tulis pula dalam slide ni. Tapi bila anda berubah, semua akan berubah. Tolong tulis ataupun tolong ingatlah, senang saja. Okey, dan setelah anda senaraikan 5 hingga 7 perbuatan ni, buat setiap hari selama 30 hari. Jadi dah senarai 5 hingga 7 ni.
kan. Awal-awal anda rasa malas nak pergi exercise, malas nak dengar ceramah kan, tak tonton video kan, tapi anda cuba, anda berhenti marah untuk 30 hari. Dan selepas tempoh ini, insya-Allah kan, may God willing, kalau Tuhan izinkan, anda akan buatnya secara automatik kerana telah menjadi habit anda. Contoh macam saya dulu, saya tak suka breakfast tau. Saya rasa macam tak suka breakfast lah sebab nanti nak pergi toilet lah, macam leceh lah kan. Saya tak suka breakfast. Tapi bila saya tahu satu ilmu bahawa makanan yang paling penting dalam seharian adalah breakfast sebab dia set metabolism kan. Itu kita buat webinar lain lah, webinar apa tu, kesihatan diri lah. Saya pun ada buat kajian sikit demi itu kan, demi itu atas bidang tu. Mungkin saya boleh share dalam webinar yang berikutnya, webinar akan datang. Tapi bila saya tahu tentang breakfast tu, saya cuba diri saya selama 30 hari dan sekarang kalau saya tak makan breakfast, saya rasa macam lemah. Macam tu lah. So anda kena buat selama 30 hari. Mungkin nanti anda automatik je bangun awal. Anda tak perlulah nak set jam ke apa benda. Anda akan bangun awal. Malam anda automatik akan tidur awal. Sebab anda dah bangun awal, takkan tidur lambat kan. Lepas tu anda rasa kalau tak exercise, anda rasa macam ada something yang missing, ada benda yang hilang pada hari tersebut kan. Jika anda tak exercise selepas anda exercise 30 hari. Itulah cara nak bina habit. Anda senaraikan 5 hingga 7 perbuatan, buat setiap hari. Setiap hari tu merah, nampak? Sebab 30 hari pertama ni sangat susah lah, sangat susah. Anda rasa macam malas kan, anda rasa tak nak buat. Sebab tu anda kena tulis. Kalau anda tulis dan anda letak besar-besar di dinding ke kan, ataupun dekat desktop anda, dan anda paksa diri anda buat selama 30 hari, InsyaAllah dia akan menjadi habit ataupun tabiat anda. Begitu juga dengan kejayaan. Ada orang kata kejayaan tu bukan benda yang berlaku sekali-sekala. Kejayaan adalah habit untuk berjaya, dan anda akan sentiasa berjaya. Okey. Penting. Ini kalau anda tak faham daripada awal tadi sampai sekarang, anda tak faham pun apa yang saya kata, tak apa. Tapi tolong hafal, tolong ingat, tolong tulislah kalau boleh 4 perkara yang saya akan share dalam slide ini. Okey? Penting. Sebab 4 ni yang saya dengar dan saya rasa dekat di hati saya, dan saya rasa telah ubah hidup saya. Dan kalau boleh, saya nak benda yang sama ini anda boleh alaminya jugalah. Alright, penting. Pertama, kegagalan. Apakah itu kegagalan? Kegagalan adalah kesalahan dalam membuat keputusan yang diulang setiap hari. Okey? Itulah gagal. Kesalahan yang anda buat dan anda ulang setiap hari. Dan anda kena tahu, kejayaan. Apakah itu kejayaan? Ianya adalah beberapa disiplin yang mudah kan, yang anda boleh amalkan setiap hari. Sama macam Raise Age tadilah. Beberapa disiplin sahaja yang mudah, yang anda yang anda perlu amalkan setiap hari. Okey? Dan satu lagi, semua perkara memberi kesan kepada semua perkara yang lain. Dua ni berkaitan lah, beberapa disiplin yang anda buat yang mudah untuk diamalkan setiap hari, dan setiap perkara memberi kesan kepada perkara yang lain. Apa maksudnya? Beberapa disiplin seperti bangun awal, exercise 1 jam sehari, dengar motivasi setiap hari, dengar ceramah setiap hari. Itu adalah beberapa disiplin yang mudah untuk diamalkan. Okey? Dan apakah bermaksud semua perkara memberi kesan kepada semua perkara yang lain? Bermaksud kalau anda bangun lewat, anda terus akan rasa hari itu hari yang teruklah untuk anda. Jadi bila anda dah tak buat awal benda yang bagus daripada awal, anda tak bangun awal, anda akan miss sarapan anda. Okey, bila anda miss sarapan anda akan miss juga perkara lain. Anda akan miss exercise sebab anda pun dah miss sarapan kan.
anda pun dah bangun lewat, tak ada masa dah nak exercise. Anda pun sebab itu anda dah tak nak pergi ceramah, ataupun anda tak nak dengar ceramah ataupun video motivasi. Lepas tu kerana anda bangun lewat, anda pun akan tidur lewat. Bila anda tidur lewat, last kali esok anda akan bangun lewat lagi. Macam tu lah. Dan anda pun tak exercise lagi. Dan apa yang saya cakap tadi, kegagalan adalah kesalahan dalam membuat keputusan yang diulang setiap hari. Dan apabila anda salah, anda bangun lewat setiap hari, anda makan benda yang tak bagus, anda skip anda punya ritual ya, anda tak dengar ceramah, jadi anda tak ada ilmu agama tambahan untuk diingatkan, anda tak dengar motivasi, so anda jatuh motivasi anda hari demi hari demi hari. Last kali apa keputusannya? Keputusannya anda akan gagal. Okay, so itulah bermaksud kegagalan, kejayaan dan semua perkara memberi kesan kepada semua pihak lain. Dan yang terakhir yang saya nak share dalam fakta penting ni, tolong anda boleh print screen. Saya tengok ada ramai orang yang print tangkap gambar ataupun print screen ni. Punca utama kekecewaan kan, bukannya anda kecewa kerana anda ada kawan yang jahat, anda ada kerja yang teruk, anda tak ada duit yang cukup, anda ada rumah yang kecil kan. Sebenarnya punca utama kekecewaan adalah kekecewaan pada diri sendiri. Tapi anda intent manusia lah, dia akan intent ataupun dia akan selalunya dia akan menyalahkan benda lain lah. Itulah semua, dia salahkan rumah, dia salahkan kerja, dia salahkan isteri, dia salahkan mak ayah, dia salahkan semua benda lah. Dia salahkan cikgu dia kat sekolah lama kan, dia salahkan bos dia di office kan. Tapi sebenarnya apa? Punca utama kekecewaan adalah kekecewaan pada diri sendiri, kerana anda buat kurang daripada yang anda mampu. Sebab setiap orang ni dia tahu sebenarnya dia boleh lebih baik daripada apa yang dia buat sekarang kan. Tapi ramai orang dia tidak berdisiplin lah. Dia tak buat disiplin-disiplin mudah yang saya cakap tadi. Dan macam yang saya cakap tadi, disiplin yang mudah ini, dia kalau anda tertinggal, dia akan memberi kesan kepada benda yang lain. Dan akhirnya, bila benda ni anda buat berulang-ulang kali, anda akan mendapat kegagalan. Bila anda gagal, anda akan kecewa. Faham tak? Sebab apa? Sebab anda tahu anda boleh jadi lebih baik. You are better than this. Kan? Last kali jika anda tak berjaya, anda kecewa dengan diri anda, anda akan salahkan orang lain, benda lain kan. Semua benda. Tapi sebenarnya ianya semuanya berpunca daripada anda. Ini juga termasuk dalam apa yang saya cakap tadi. If you change, everything will change. Benda ni semuanya berkaitan. Anda kena berubah. Berubah macam mana? Buat beberapa disiplin yang baik. Yang razor edge ataupun pisau cukur yang saya cakapkan tadi. Kan? Breakfast, bangun awal. Lepas tu kalau anda dalam bisnes kan, anda akan belajar ilmu bisnes 30 minit sehari. Kalau anda ni kena motivate kan, anda kena motivasi, anda dengar motivasi, ceramah motivasi 30 minit sehari. Tapi 30 minit tu lah sebenarnya akan mengubah hidup anda. Saya harap anda boleh nampaklah ni bahawa punca utama kekecewaan adalah kekecewaan pada diri sendiri kerana anda buat kurang daripada yang anda mampu. Okey. Kalau anda meninggalkan webinar ini dengan 4 poin ini sahaja pun, saya rasa bersyukur dan saya tahu kalau anda menghayatinya, masa yang anda luangkan pada malam ini akan jadi berbaloi lah, insya-Allah. Saya haraplah akhir kata saya harap anda mendapat sedikit ilmu yang mungkin dapat membantu anda memulakan tahun 2014 ini. Kan, saya alhamdulillah kan, sebab saya bagi tahu ni anda share benda ni dengan anda, saya pun insya-Allah mengingatkan diri saya kembali kan. Mentor saya pesan apa? Dia kata kalau anda share 10 orang, anda share sesuatu ilmu tu kepada 10 orang,
mereka semua hanya dengar sekali je. Tapi anda dengar berapa kali? Anda dengar 11 kali. Sebab setiap kali anda share tu, anda 10 orang anda share, anda dah dengar 10 kali. Dan anda dengar kali pertama waktu anda belajar ilmu itu, betul tak? So, apa yang anda pelajar hari ni, kan, kalau ada benda yang anda rasa tak perlu ambil bulat-bulat, yang anda rasa anda ambil idea ni, anda boleh gunakan untuk kehidupan anda, ambil, dan yang mana yang anda rasa boleh ubah hidup rakan-rakan anda, tolong sharekan kepada mereka. Dan waktu anda share tu bukan sahaja anda mereka yang untung, tapi anda untung sebab anda boleh mengulangnya. Dan itulah antara sebab kenapa kami rancang untuk membuat banyak lagi webinar percuma ini berkenaan pelbagai topik untuk berkongsi dan mengingatkan kami juga, seperti motivasi, online marketing, image, kan. Kami akan ini sepanjang tahun 2014 ini. InsyaAllah untuk dapat maklumat, anda boleh like saya di Facebook di www.facebook.com yourguru Amirul Skep. Okay? Saya nak ucapkan juga terima kasihlah kerana anda hadir dan meluangkan masa pada 1 Januari 2014 ini, pada tarikh yang bagus, kan. Ingatlah hari ini adalah muka surat yang pertama kosong untuk muka surat 365 muka surat kosong yang lain. Mulakanlah buku 2014 ini dengan baik, dan supaya meneruskan sehingga ke hujung tahun, kan. Macam saya kata tadi, semua benda akan memberi kesan kepada benda yang lain. So muka surat anda ini dia akan, kalau anda buat hari pertama dengan baik, anda akan buat hari kedua lebih baik, kan. Buat hari ketiga lebih baik, keempat lebih baik, insya-Allah. Okay. So webinar terusnya, kan saya kata kita akan buat webinar selalu, kan. Saya akan buat, insyaAllah saya rancang 3 kali seminggu untuk topik-topik yang berbeza, dan bukan saya sahaja, insyaAllah Mimi, Rose, kan, mungkin kita akan jemput juga mentor-mentor saya kalau ada orang ada ke lapangan, kan. So kena ramai-ramai, jemput-jemput kawan-kawan anda supaya kita boleh ajak mentor-mentor macam Jimmy, Azel, Ray Higdon untuk bagi webinar kepada kita percuma, kan. InsyaAllah lah, insyaAllah percuma sebab mereka ni memang suka sharing juga. So insyaAllah lah. Dan webinar seterusnya iaitu pada hari Jumaat 3 hari bulan 1, masa yang sama 9.30 malam, adalah Matlamat 2014, cipta tahun yang lebih hilang. Tapi kali ini akan diberikan oleh Rose Atikah Fatin Abdullah. Ini adalah webinar pertama dia. Dia dah buat slide tu dah hampir seminggu dah. Kita tak tahu apa yang dia akan share. Dia pun untuk pengetahuan anda dah banyak sangat pergi seminar-seminar, kan. Saya rasa dah lebih, tak tahu lah, mungkin lebih 5, 10 ke, saya tak pasti. Dan dia sendiri sekarang sedang menuntut dengan jutawan internet yang terkenal, Irfan Khairi. Jadi anda nak tahu apa yang dia nak share ni, dan dia telah pun memiliki rafalegacy.com. Jadi apa yang saya cuba cakap adalah anda perlu datang kepada webinar ini. InsyaAllah dia akan share benda-benda yang dia belajar, macam mana nak cipta ataupun set matlamat tahun 2014. Anda boleh daftar di sini pada website website tu http gowa.me/i/h3v. Okey, insyaAllah lepas ni saya akan letak di chat ruangan chat ni supaya anda boleh klik saja. Tapi kalau anda sempat, anda boleh tulis gowa.me/i/h3v besar. Okey. Dan pada hari Ahad 9.30 malam 5 hari bulan Januari 2014 adalah menjadi pelancong profesional sambil jana pendapatan. Ini untuk anda yang suka melancong dan ingin menjana pendapatan melalui internet. Okey. Jadi sedikit penerangan, kelab pelancongan yang paling pesat berkembang di seluruh dunia telah tiba di Malaysia.
Jadi sertai webinar percuma ini untuk mengetahui bagaimana anda boleh melancong percutian 5 bintang pada harga 2 bintang sahaja sambil menggunakan internet anda untuk jana pendapatan. Okey, bersama saya dan tim saya lah. Dan anda boleh daftar di sini di http titik dua, saya terlupa nama dia, double dot slash goa gowa.me/i/3cb. Beza dengan atas tadi, 1H3V dan bawah tu 3CB. Okey. Anda boleh join kami untuk mengetahui webinar ini percuma, dan dia mengambil masa dalam 45 minit macam tu, untuk saya sharekan sistemnya dan bagaimana anda boleh jana pendapatan kan. Dan jika anda suka melancong, jemputlah hadir. Okay, anda boleh daftar, terhad untuk 25 orang sahaja, sama macam matlamat 2014 dan webinar malam ini juga. Kepada yang tak dapat join malam ni, terima kasih kerana tengok recorded ini di YouTube, insyaAllah. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak. 2013, thank you for all the lessons. Terima kasih dengan semua pengalaman dan pengajaran yang kita dapat. And 2014, I am ready. Okay. So lepas ni saya pun dah tulis sedikit matlamat saya. Tapi sebab saya buat slide ni, saya just jot down je. InsyaAllah lepas ni saya akan buat nota-nota tu. Dan insyaAllah anda juga boleh buat nota ataupun goal card anda untuk anda share. Alright, so sekarang kita boleh kembali kepada Hangouts, start screen share. Alright, okay, kita bawa Rose kembali. Kalau tak silap, Rose ingin berkongsi matlamat dia dengan kita. Alright, Rose, adakah anda boleh didengari? Hello Rose? Okay. Hello, panjang dengar sangat. Dengar. Panjang sangat ke? Sorry. Okay. Okay, awesome. Okay, sekarang kita nak dengar sedikit lah, bukanlah semua kan, sedikit matlamat yang Rose ingin kongsikan dengan kita semua. Tak ada, sebenarnya tak adalah kata nak kongsi matlamat apa, cuma just untuk webinar akan datang tu sebenarnya saya plan untuk cerita, dan tapi hari ni apa yang saya plan nak cerita tu Amira dah cerita semua hari ni, so tak apa, saya akan tukar benda lain. Banyak lagi yang nak cerita pasal matlamat ni, sangat amazing, dan memang dengan matlamat ni lah yang merubah minda saya, cara saya berfikir macam mana. Hidup saya memang kalau dikatakan 360 darjah tu bertukar lah cara kita berfikir kan. Okay, just nak share daripada matlamat 2013, daripada awal tahun 2013 bulan Februari, saya belajar macam mana nak tulis matlamat ni. Macam Amira cakap, macam Amira cakap juga, cara kita tulis tu kalau boleh memang sespesifik yang mungkin. Dan cikgu saya ada pesan, tulis apa saja tanpa fikir batasan, yang macam apa ni, rasa takut ke, boleh ke aku nak capai benda ni, boleh ke, benda-benda tu semua akan membantut kita punya impian lah, kita punya matlamat tu. Dan saya ada satu contoh, ni kalau nampak ni file saya, dan ni file matlamat saja. Kalau saya buka ni penuh dengan tulisan, ni semua matlamat yang saya telah tulis lah, kalau boleh dikatakan lebih 100-200 kot. Dan macam Amira bagi tahu, kalau boleh kita baca hari-hari. Saya tak adalah baca hari-hari pun, tapi
Tapi bila one time bila buka balik, saya macam terkejut. Ada certain matlamat tu yang dah tercapai. That's the power of kita tulis matlamat kita tu. Dan Amira ada mention tadi, kebetulan dia mention saya sedang belajar dengan Alhamdulillah dengan Irfan Khairi. Itu pun salah satu matlamat 2013. Sebenarnya pada awal tahun 2013 saya tak terfikir pun nak belajar dengan dia. Saya just tulis je. Pada tahun 2014 saya mesti belajar. Mesti, perkataan mesti tu mesti ada. Saya mesti belajar internet business dengan Irfan Khairi. Saya just tulis je, main-main tulis. Tapi bersyukur sangat-sangat Tuhan bagi lagi cepat, bukan 2014 tapi pada akhir 2013 saya join diploma. Masa tu saya baru habis degree. Orang lain habis degree sambung master. Saya habis degree sambung diploma. So sambung diploma executive internet business and media social marketing. Dan Alhamdulillah sekarang pun masih belajar. Dan lepas tu bila saya baca balik matlamat saya yang sebenarnya ni saya tulis pada tahun 2015, saya mesti ada rafalegacy.com. Tapi Tuhan bagi lagi cepat. Akhir tahun, penghujung tahun 2013, masa saya belajar internet business dengan Irfan Khairi, dia atur satu-satu dan tercipta rafalegacy.com. Dan masih banyak lagi nak belajar. Saya pun banyak lagi ilmu dan saya sangat-sangat terharu kita ada Tuan Adli Flabis kat sini. Beliau sangat-sangat hebat dan beliau juga junior saya dekat sekolah dulu. Terima kasih sebab join. Rasa macam kedil sangat saya ni. Okey, yang paling penting matlamat kita dan niat kita, apa yang kita nak sebenarnya, apa tujuan kita nak sebenarnya. Kalau kita, contohlah kalau kita fikir bisnes, kita buat bisnes sebab duit boleh lari. Sebenarnya ada lagi benda yang paling penting daripada duit. Cari why, kenapa kita nak buat sesuatu tu. Dan Alhamdulillah saya jumpa why saya tu. Ada guru saya ada bagi tahu tulis senarai, just tulis 3 saja why, sebab penting kenapa anda betul-betul mesti capai matlamat ni. Kalau anda tak capai matlamat ni, boleh dikatakan anda macam nak mati lah. So saya share sini salah satu why sangat penting saya di sini. Saya betul-betul nak mak saya 2014 mak saya berhenti kerja dan rehat. Itulah why yang paling saya rasa saya mesti berjaya. Saya mesti buat apa matlamat saya yang saya dah tulis. So dan penting juga kita cari rakan-rakan yang berfikiran positif, cari guru-guru. Kalau kita tak berpeluang, mungkin anda semua tak berpeluang macam saya pergi seminar yang hampir beribu-ribu ringgit. Anda boleh contohi Amira, dia belajar melalui YouTube, dia beli CD dan dia sekarang pun berada di Czech Republic, bukan di Malaysia. Itu usaha kita sendirilah, fokus dan usaha kita sendiri. That's all. Kalau nak bercakap ni memang saya tak boleh berhenti lah. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Ros yang share. Terima kasih kepada Tuan Adli dan semua yang ada pada malam. Saya tak nak ambil lagi masa anda yang precious untuk 2014 ni. Saya doakan semua orang kaya dan berjaya. Terima kasih banyak-banyak sebab hadir lagi sekali. Dan insyaAllah boleh like Facebook saya, Your Guru, ataupun boleh like Facebook Ros I am Rafa, ataupun Mimi Ida World Ventures, bukan World Ventures, Beauty Ventures by Mimi Ida, supaya anda boleh update dengan peluang-peluang yang webinar-webinar yang seterusnya. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Saya doakan anda kaya dan berjaya. Selamat tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.